أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersiaran untuk siri yang ke-37 program Kelantan Berhikayat yang dipersembahkan kepada tuan-tuan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dalam rangka kita untuk mendedahkan tentang sejarah dan tamadun negeri Kelantan, khususnya tentang kerajaan-kerajaan yang wujud di negeri Kelantan. Dan alhamdulillah sekarang ni kita sedang membacakan hikayat yang ketiga, iaitu sebuah hikayat yang bertajuk Ringkasan Tarikh Kelantan, tulisan Osman Yusof. Dan kita telah pun ni bacaan kita yang ketiga ataupun siri yang ketiga untuk buku ini. Dan di mana kita telah pada sesi yang lepas ataupun pada minggu yang sudah kita telah meneliti perkembangan sejarah negeri Kelantan yang dicatatkan berlaku pada zaman Puteri Sakdong, di mana Puteri Sakdong telah diambil oleh Raja Siam dan dibawa ke sana, sehingga akhirnya Puteri Sakdong dapat melepaskan diri disebabkan oleh kalau kita boleh katakan macam tulah ataupun keramat yang ada padanya. Dan Raja Siam terpaksa melepaskan baginda balik ke Kelantan. Dan kepulangan baginda ke Kelantan telah menyebabkan berlakunya krisis dalam keluarga Raja Abdullah, kerana Raja Abdullah telah berkahwin dengan seorang gadis daripada keturunan Jembal juga, dan kesan daripada pergaduhan ataupun krisis itu akhirnya membawa kepada pembunuhan Sultan Abdullah. Dan menurut riwayat ini, selepas kematian ataupun kemangkatan Raja Abdullah atau disebut sebagai Sultan Abdullah di sini yang berkerajaan di Kota Mahligai, baginda telah digantikan oleh seorang putera yang lain bernama Raja Harun. Raja Harun. Jadi kisah yang kita bacakan ini telah berakhir dengan kematian Raja Abdullah. Kemudian Raja Harun ataupun Sultan Harun dijadikan raja oleh Puteri Sakdong, diikuti oleh kemangkatan Raja Harun selepas berlaku beberapa kezaliman. Dan Puteri Sakdong sendiri telah membawa diri meninggalkan kotanya di Bukit Marak. Kemudian dia pergi ke beruzlah lah, kita kata beruzlah atau bawa diri ke sebelah hulu, lalu menyebabkan negerinya yang dikenali sebagai negeri serendah sekebun bunga itu telah tamak riwayatnya. Berakhirlah zaman ataupun masuklah negeri tanah sekebun bunga, dan katanya masuklah keturunan Raja Jembal itu. Berakhir pemerintahan Raja Jembal di negeri tanah sekebun bunga. Maka muncullah sesudah itu beberapa raja-raja yang kecil seperti Tut Raja Cacing, Raja Bekalan Datu dan juga Raja Padang Kelocor.
Ini raja-raja kecil yang muncul di Kelantan. Maka selepas tamat peristiwa itu, maka tamatlah pada satu bahagian. Dan kita akan menyambung pada malam ni kisah yang baru. Oleh kerana manuskrip kita ini ialah manuskrip yang tak diberikan tajuk ataupun subtopik dan ditulis secara terus, saya terpaksa membahagi-bahagikan sendiri perenggan-perenggannya dan juga bab-babnya. Jadi bab yang akan kita baca pada malam ni ialah kisah yang berikutnya. Baik, kita mulakan. Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan negeri Kebayat. Alah perang dengan Cina itu. Alah perang dengan Cina itu. Jadi dia mulakan pada cerita yang kedua ini dengan kisah perang yang berlaku di negeri Kebayat. Kebayat ni Kembayat Negara. Saya kita sebut Kembayat Negara ataupun selalunya Kembayat Negara ni disebut sebagai Campa. Campa. Saya tak tahu setakat mana hubungannya perkataan Kebayat ataupun Kebayat. Di sini Kebayat saya sebut Kembayat ataupun Cambodia. Cambodia, Kamboja, Kembayat. Itu ada perkataan yang sama atau perkataan yang berbeza. Tapi selalunya disebut dalam manuskrip Melayu ataupun dalam syair Siti Zubaidah misalnya. Disebut dengan nama negeri Kembayat Negara ataupun negeri Kebayat dalam drama ataupun tayangan gambar Melayu zaman dulu disebut negeri Kembayat Negara. Negeri Kembayat Negara. Jadi katanya negeri Kembayat Negara telah alah perang dengan Cina itu. Mana negerinya telah kalah perang dan terjajahlah negeri Kembayat Negara itu. Maka perkabaran kematian Raja Kebayat itu sampailah di Bekalan Datu. Sampailah begitu. Kerana salah setengah riwayat menyebutkan bahawa raja-raja yang memerintah negeri Kembayat itu ialah kaum kerabat daripada raja-raja di Bekalan Datu. Bekalan Datu tu maknanya Bekalan Datu lah sekarang ni kan. Bekalan Datu ataupun Jembal itu. Maka Long Sulaiman dengan Puteri Kembang Bulan pun menangislah dengan beberapa tangisan. Lalu Long Sulaiman pun mengajak kekanda Puteri Kembang Bulan lalulah berlayar dengan perahu yang dia bawa dari Kebayat itu menuju ke negeri petani. Jadi daripada cerita ini kita dapat faham bahawa penulis mendakwa Long Sulaiman adalah putera kepada Raja Negeri Kembayat. Raja Negeri Kembayat ni kalah perang dan rajanya pun mangkat daripada peperangan itu dan cerita itu pun sampailah kepada kaum keluarga dia atau kerabat dia di Bekalan Datu. Maka salah seorang daripada puteranya dan seorang puteranya bernama Long Sulaiman dan puterinya bernama Puteri Kembang Bulan. Puteri Kembang Bulan. Lalu bersedihlah dua beradik ini sehingga Long Sulaiman pun mengajaklah kekandanya Puteri Kembang Bulan itu belayar dengan perahu yang dia bawa dari Kembayat itu juga menuju negeri petani. Demikianlah maka tersebut Raja Petani lalu menyuruh orang besar-besar tanamkan mayat Raja Kebayat itu seperti raja-raja demikianlah adanya. Maknanya Long Sulaiman dan juga kekandanya Puteri Kembang Bulan ini telah membawa jenazah ayahnya ataupun ayahandanya Raja Kembayat ini dengan perahunya daripada Kembayat ataupun dalam kita kata kapal kecil kan, daripada negeri Kembayat menuju ke negeri petani. Bila dia sampai di petani maka Raja Petani pun tahu bahawa yang datang ni ialah anak Raja Kembayat bersama jenazah dia dan diperintahkan supaya jenazah Raja Kembayat itu diuruskan mengikut adat raja-raja. Demikianlah adanya. Jadi urusan jenazah apa semua pengkebumian itu dibuat ikut adat raja-raja lah. Syahdan tersebutlah perkataan Long Sulaiman belayar itu dengan beberapa lamanya sampai ke petani. Lalu naik pergi menghadap Raja Petani.
Lalu dia belayar ni, akhirnya sampai di petani, Raja Long Sulaiman pun pergi menghadap Raja Petani. Menghadap Raja Petani. Setelah sampai ke dalam kota, lalu bertemu dengan rajanya. Setelah raja tanya hal sekalian, maka kasihan dengarnya. Jadi bila dia pergi menghadap raja, masuk adalah kota istana lah. Lalu jumpa dengan raja. Jadi bila raja pun bertanyalah hal keadaan dia, yang kalah perang itu, maka kesianlah Raja Petani terhadap dia. Lalu kata raja itu, katanya, janganlah pergi ke mana-mana. Duduklah dalam negeri ini, kita pelihara sampai cukup. Lalu suruh kepada menterinya. Jadi Raja Petani ketika ini, kita tak tahu siapa raja yang dimaksudkan, tetapi pada tahun sekitar 1000 ni, zaman Long Sulaiman ni, Raja Petani, kalau benar sebagaimana dicatatkan di sini, Raja Petani pada masa ini kemungkinan raja-raja yang menggantikan Raja Kuning, sama ada Raja Bakar ataupun Raja Bakal, kan? Raja-raja yang menggantikan Raja Kuning, ataupun mungkin zaman Raja Kuning, mungkinlah. Tapi oleh kerana dia pun tak menyebut dengan spesifik siapa, tapi itulah gambaran yang diberitahu. Raja Petani memerintahkan supaya baginda tinggal, atau Long Sulaiman ni tinggal di negeri Petani saja. Ada kemungkinan juga raja yang dimaksudkan di sini ialah Raja Mas Kelantan. Itulah antara kemungkinan Raja Mas Kelantan ataupun Raja Bakar ataupun Raja Bakal. Itu raja-raja yang mengetah Petani selepas berakhirnya zaman Raja Kuning pada tahun 1650. Duduklah dalam negeri ini, kita pelihara sampai cukup. Kita mana sampai cukup umur lah. Lalu diserah kepada menterinya, lalu duduk di rumah menteri. Long Sulaiman ni gambarnya ketika ini masih remaja ataupun masih kecil, atau tidaklah kecil tapi mungkin remaja lebih tepat. Lalu diserahkan kepada menteri untuk dipelihara. Lalu duduk di rumah menteri dan puteri kembang. Puteri kembang tu kakak dia tadi kan, puteri kembang bulan. Beberapa disuruh orang menyambut pun tidak mahu naik. Hendak duduk dalam perahu, ianya setelah beberapa lama. Artinya bila Long Sulaiman itu telah diserahkan kepada menteri lalu dipelihara oleh menteri tersebut, lalu diperintahkan supaya hulu balang menjemput kekandanya puteri kembang bulan yang sedang berada dalam perahu untuk naik ke darat dan pergi ke rumah menteri lah, maksud dia kan. Tetapi puteri kembang tu enggan, tidak mahu naik dan terus duduk dalam perahu. Setelah berapa lamanya, Raja Petani pun berkiralah dengan menterinya, minta anak menteri hendak kahwin dengan Long Sulaiman. Lalu bersetuju kehendak raja itu, lalu dikahwinkan Long Sulaiman dengan anak menteri itu. Cuma saat di sini kita diberitahu bahawa selepas beberapa ketika Long Sulaiman berada di rumah menteri tersebut, yang kita tidak tahu siapakah menteri itu, tak diberitahu siapakah namanya. Tetapi selepas beberapa ketika raja pun meminta supaya Long Sulaiman itu dikahwinkan dengan anak menteri tersebut. Lalu dikahwinkanlah Long Sulaiman. Kemudian di sini ada satu masalah, kerana sebagai saya telah maklumkan dalam dalam sesi kita yang pertama untuk buku ini pasal pengenalan hari itu, saya menyebut ada 9 muka surat tercicir
daripada 127 muka surat. Jadi di muka surat yang ke-15 sekarang kita berakhir di muka surat 14. Kita akan masuk ke muka surat 15 di mana dalam manuskrip ini berlaku keciciran pada muka surat yang ke-15. Cuma saya ingat kisah yang ada ini tidaklah kisah yang penting dan tidaklah begitu banyak yang tercicir kerana satu muka surat saja. Cuma saya rasakan kisah yang tercicir inilah kisah berkenaan dengan bagaimana usaha Long Sulaiman untuk memujuk kakaknya supaya meninggalkan perahu tersebut dan naik ke darat. Dan kisah ini juga ada dicatatkan di dalam kalau tak silap saya Hikayat Seri Kelantan. Hikayat Seri Kelantan. Dan akhirnya berlaku satu peristiwa di mana puteri kembang melur, puteri kembang bulan ini akhirnya didapati meninggal dunia. Mungkin bunuh diri atau sebagainya. Dia kalau kita lihat di sini dia bermula daripada keadaan Long Sulaiman yang mengalami suatu keadaan akhirnya dia pengsan. Kita tahu apa ceritanya kerana buku tercicir, tapi dia beritahu selepas satu keadaan lalu Long Sulaiman pun bangun dari pengsan. Daripada pengsan itu lalu bangun serta menangis. Turun pergi ke perahu, dilihatnya kekandanya Tuan Puteri seperti orang tidur jua. Jadi Long Sulaiman dalam keadaan pengsan mula-mula. Kita tahu apa peristiwanya. Mungkin diserang oleh pihak tertentu atau seumpamanya. Tapi Long Sulaiman telah pengsan. Bila dia bangun daripada pengsan itu, dalam keadaan menangis, dia pun pergi tengok kakak dia. Tengok kakak dia sedang tidur. Macam tidur lah. Seperti orang tidur. Berkatalah, wah kekandaku, sampai hati tuan membunuh diri. Tinggallah adinda seorang. Rupa-rupanya kakaknya itu membunuh diri. Mungkin dia tak sanggup hidup lagi kerana ayahandanya telah meninggal dunia. Kerajaannya telah jatuh dilanggar oleh China. Ataupun lebih tepatnya orang-orang Kochi ni, orang-orang Vietnam Utara. Lalu dia bunuh diri. Dalam cerita inilah kan dia beritahu bunuh diri. Kata Long Sulaiman, sampai hati kekanda bunuh diri. Tinggallah adinda seorang. Bagaimanalah untungnya setelah hari siang bersiap. Untungnya hari siang. Tahulah esoknya dia apa ni. Pak kakak dah meninggal. Bersiaplah Long Sulaiman mengangkat mayat itu lalu disembah inang seperti pesanan tuannya. Tuannya itu, maka Long Sulaiman pun diamlah. Maka datanglah raja-raja dan orang besar ke perahu. Maka lalu dipanggil orang memandikan mayat berpuluh-puluh orang. Setelah sudah dimandi lalu dikapan seperti adat raja-raja, maka sudahlah sekaliannya perahu pun tenggelamlah sedikit demi sedikit. Maka orang pun turunlah serta hairanlah melihat keadaan kekayaan Tuhan sampai tenggelam semuanya sekali. Tiada dipandang mata manusia lagi. Panjang betul ayat dia kan. Jadi kisahnya senang je. Maka bila Long Sulaiman tu mendapati kakaknya sudah meninggal dunia, sudah mangkat, maka disuruh inang-inangnya tu menguruskan jenazah kakaknya, lalu diberitahulah kepada raja-raja dan orang besar, lalu mereka pun datang berziarah di perahu tersebut. Selepas itu jenazah pun diangkat ke darat dan diuruskan mengikut adat istiadat raja-raja dan mengikut kaedah jenazah orang Islam lah, dikapan, dimandi dan dikapan, akhirnya dikebumikan. Dan perahu yang menjadi tempat mereka tinggal itu pun tenggelam sedikit demi sedikit. Habislah kisah puteri kembang bulan itu. Demikianlah cerita orang adanya. Begitulah cerita-cerita disebut orang. Syahdan tersebut perkataan Long Sulaiman duduk dengan duka citanya. Duka citanya itu adalah kepada suatu hari berkata Long Sulaiman kepada isterinya, saya berhemburan air mata. Katanya, ayuhai tuan, ada pun anak dalam perut puan ini. Jika laki-laki, tuan namakan Long Yunus. Jika perempuan,
suka hati tuan lah. Maka menjawab isterinya, kemanakah tuanku hendak pergi? Yang demikian katanya tuanku adalah, maka jawab Nabi Sulaiman, tiada ke mana. Kerana sangatlah sesak hatiku, rasanya jikalau mati sekalipun, sukalah aku, kerana tertanggunglah percintaanku ini. Lalu menangislah kedua laki isteri itu. Jadi kisah yang berikutnya ni, Long Sulaiman, selepas daripada kematian kakaknya, dia pun tinggallah dalam keadaan duka cita bersama isterinya, anak menteri tadi. Sehingga akhirnya isterinya yang tidak disebut namanya itu hidup dalam keadaan sedih, dan dia pun mengandung seorang anaknya. Lalu dipesan oleh Long Sulaiman, kalau anak ni lahir nanti laki-laki, diberi namanya Long Yunus. Long Yunus. Adapun kalau perempuan, terserahlah kepada isterinya apakah nama yang nak diberikan. Lalu isterinya pun bertanya, seperti nak pergi jauh kan, bunyi macam nak pergi jauh. Pesan sampai nama anak pun dipesan. Lalu katanya, dia bukan nak ke mana-mana, tapi kan dia sangat sedih. Kalau mati pun dia rela, kerana keadaannya terlalu menyedihkan. Kata isterinya, sudahlah untung tuanku, di mana lagi kita salahkan melainkan tertanggunglah. Maka hari itu pun malamlah. Demikian hal Long Sulaiman duduk termanggu-manggu seperti orang gila rupanya. Setelah keesokan hari gaiblah. Ke mana-mana perginya pun tidak tahu. Setelah 2-3 hari tiada kembali, disuruh orang cari oleh raja dan menteri. Janganlah berjumpa khabar pun tidak boleh. Demikian cerita adanya. Jadi kata dia, selepas dia berpesan kepada isterinya supaya memberikan nama Long Yunus kepada putera anak yang sedang dikandungkan itu, kalau anaknya laki-laki. Lepas tu esoknya Long Sulaiman pun pergi meninggalkan rumahnya, istananya, sehingga beberapa hari tak pulang. Bila dicari oleh raja dan pembesar-pembesar, tidak ditemui di manakah perginya Long Sulaiman. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan isteri Long Sulaiman duduk dengan duka cita. Setelah sampai bulannya, waktu yang baik, lalu beranaklah seorang laki-laki mengikut sebagai rupa ayahandanya. Maka menangislah ibunya, terkenang suaminya. Jadi selepas berapa lama, cukup bulan, akhirnya lahirlah anak tersebut, seorang anak laki-laki yang rupa dia sebiji, sama macam muka rupa Long Sulaiman. Maka bersedihlah isterinya. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa ketika isteri Long Sulaiman ni sedang sarak mengandung, sedangkan Long Sulaiman tu masih muda lagi usianya, diperintahkan oleh ayahandanya. Riwayat lain kan, dalam riwayat ini ayahanda telah meninggal dunia kerana terbunuh dalam serangan Cina ke atas negeri Kembayak. Tapi riwayat lain menyebut ayahanda Long Sulaiman selepas perkahwinan ini, ketika sedang mengandung, telah diarahkan Long Sulaiman ni oleh ayahandanya supaya meninggalkan negeri petani, pergi ke Aceh belajar. Pergi belajar agama di Aceh. Kemudian dari riwayat itu juga menyebut bahawa Long Sulaiman akhirnya melanjutkan pelajarannya dalam bidang agama di Istanbul. Pergi ke Istanbul kan. Jadi pemergian itu mengambil masa yang mungkin agak lama lah kan. Tapi di sini disebutkan gaib saja, tanpa diketahui ke mana perginya Long Sulaiman. Al-Kisah, maka tersebut perkataan isteri Long Sulaiman duduklah dengan berduka cita. Setelah sampai bulannya, maka beranaklah laki-laki mengikut rupa ayahandanya, dan menangislah ibunya terkenang suaminya. Sekiranya ada langkah sukanya, maka melihat pun sangatlah kasih hatinya. Apatah lagi menteri, seperti hancur lulu hatinya melihat anak berlinang air mata, seraya berkata, bila Long Sulaiman hilang kan, jadi ayah kepada isterinya, yang seorang menteri itu,
pun sedih juga hati dia melihat keadaan anaknya yang ditinggalkan suami itu. Dia bukan cerai, ditinggal je kan. Lalu berkata menteri sebut, janganlah kamu besar hati benda yang sudah hilang. Kerana untung demikian, maka kedengaranlah kepada raja. Yakni Nancayang. Sini baru disebut nama. Bahawa Raja Patani ketika Long Sulaiman meninggalkan negeri, meninggalkan isterinya, Raja Patani ketika ini bernama Nang Cayang. Nang Cayang. Ditulisin Nang Cayang. Dia sebut Nang Cayang ataupun Raja Nang Cayang. Jadi maknanya Long Sulaiman ni hidup sezaman dengan Raja Nang Cayang, Raja Patani. Jadi kisah kesedihan isterinya sampai kepada Raja Nang Cayang. Terutamanya kisah dia sudah beranak. Mana setelah kedengaran pada raja, yakni Raja Nang Cayang, isteri Long Sulaiman sudah beranak laki-laki. Lalu disuruh hantarkan barang-barang dan perbelanjaan atasnya nanti besar sedikit. Aku hendak mengambil pelihara sebab aku pun tiada anak. Jadi di sini Raja Mas Cayam ni minta supaya anak Long Sulaiman ni dijaga dengan baik kerana nak dijadikan anak angkat, kerana baginda sendiri tidak mempunyai anak. Baik, sampai kat sini ada missing satu lagi muka surat, iaitu muka surat yang ke-18. Tadi 15 kan, sekarang ni muka surat yang ke-18. Kepada raja sembahnya ini penyakit susah nak sembuh. Jadi muka surat 18 ni kita jangkakan kandungannya begini. Ketika berdasarkan riwayat-riwayat lain, ketika Long Yunus dibawa untuk tinggal di istana Raja Nang Cayang, kemudian ada setengah riwayat kata berlaku perkara-perkara pelik di istana. Ada riwayat mengatakan ada kedengkian di kalangan pembesar-pembesar ataupun kerabat-kerabat yang mungkin mempunyai hajat untuk menjadi raja selepas daripada Raja Nang Cayang. Kerana Raja Nang Cayang tidak berputera dan tidak berputera, walaupun ada diriwayatkan dia berkahwin dengan Datuk Muda. Datuk Muda Long Abdul Kadir. Tapi tidak punya anak. Maka di situlah sebahagian dari kerabat cuba mengambil kesempatan supaya mereka dapat menggantikan raja. Tetapi di sini digambarkan kepada kita bahawa Long Yunus yang tinggal itu telah difitnah, mendatangkan bermacam-macam kesusahan, penyakit dan sebagainya. Lalu dipanggil bomoh lah, kita kata bomoh, mari merawat keadaan raja. Raja Nang Cayang sakit. Kan? Lalu kepada raja disembahnya ini penyakit susah. Kepada raja sembahnya ini penyakit susah hendak sembuh. Kerana penyakit raja ini ditimpa tuah seorang budak yang raja pelihara buat anak angkat itu. Jadi Tok Bomo ni pun main jarum sekali. Beritahu kepada raja, penyakit raja ni tak boleh sembuh. Sebab apa? Dia kesan daripada anak raja yang dipelihara itu. Yang ni Long Yunus. Sekiranya ada dalam negeri ini tiada sembuh penyakit ini. Maka Tok Bomo tu kata selagi mana budak ni ada kat dalam negeri ni, penyakit raja ni tak akan sembuh. Demikianlah setelah didengar oleh raja, lalu murkalah kepada Long Yunus. Mula dia ambil aja ni pelihara. Lepas tu bila ada wabak penyakit ni, tiba-tiba Tok Bomo tu, ada saya kata Tok Bomo ni tu lalu mengeluarkan petua-petua yang bohong. Dia mendakwa Long Yunus itulah puncanya kesakitan ataupun penyakit yang dihadapi oleh raja. Maka murkalah raja. Lalu disuruh bunuh
disuruh bunuh. Maka pada masa itu Long Yunus pun ada lalu turun berlari-lari. Kabarnya seperti kata-kata nujum itu dan kemurkaan Nan Cayam itu. Maka lalu dibawa pengasuh masuk ke hutan serta berjalanlah. Setelah sampai setengah jalan, Long Yunus pun menyuruh pengasuhnya balik. Jadi titah daripada Raja Nan Cayam ni supaya Long Yunus tu dibunuh. Kenapa? Kerana dia mendatangkan keburukan kepada raja menurut nujuman Tok Nujum tadi. Tapi seorang daripada apa kita kata pengasuhnya ataupun dayang-dayang ni pun bawa Long Yunus masuk ke dalam hutan. Bawa pergi masuk hutan, tak boleh tinggal di istana dah. Sehingga sampai tempat Long Yunus pun sudah jauh, Long Yunus pun suruh atau perintahkan kepada pengasuhnya supaya balik. Supaya balik dan dia pun berjalan seorang dirilah. Ia berjalan seorang dirinya membawa untung. Apabila siang berjalan maka malam naiklah pohon kayu. Demikianlah peliharakan Allah seorang raja yang ada untung tuahnya. Jadi Long Yunus pun berjalan seorang diri, membawa dirilah kerana dia telah terbuang daripada istana, sehingga biasanya siang hari dia pun berjalan. Kalau malam je dia pun naik duduk atas pokok. Gitulah. Yang mana zaman dulu untuk tujuan keselamatan duduk atas pokok, tidur atas pokok lah. Saya pun tak tahu macam mana atas pokok ni kan. Jadi Raja Long Yunus pun duduk atas pokok pada sebelah malam. Lalu sampai di negeri Kubang Labu. Rupa-rupa dia berjalan daripada Patani sampai Kubang Labu. Jauh tu kan. Jauh jugalah. Sekarang pun jauh. Sekarang ni Patani Kubang Labu ni lebih kurang 140 km jalan luas sekarang kan. Sebab kalau kita daripada Patani, kota Kubang Labu ni nak pergi Naratiwat dalam sekitar 70 ke 80 km. Daripada Naratiwat nak pergi ke Patani tu, laluan biasa sekarang ni pun dalam 70 km lagi. Artinya dalam sekitar 140 ke 150 kilometer. Long Yunus berjalan dan sampai di kota Kubang Labu. Lalu kota, dia pun pergi sampai tu kota, sampai ke pintu kota Raja Kubang Labu. Berhenti memikir pada tempat yang teduh. Dia pun sampai depan kota, duduklah di satu tempat yang teduh, makna berpokok lah kan, duduk situ, termenung kat situ. Tiba-tiba datang seorang hamba raja kepadanya bertanya halnya, "Hai budak, dari mana datang dan ke mana kamu?" Dan tiba-tiba mari seorang hamba raja lah, macam ulu balang tu. Tengok dia duduk je depan berpokok depan istana, lalu tanyalah hamba raja tadi, budak, kamu ni mari daripada mana, nak pergi ke mana? Gitu kan. Maka Long Yunus pun menundukkan kepalanya, saya berkata, adalah hamba ini orang sesat, jatuh ke sini sudah 16 hari dalam hutan, tiada makan nasi. Dia beritahu aku ni sesat dalam hutan dah 16 hari dah yang tak makan nasi. Yang hamba makan buah-buahan, kayu dan pucuk kayu sahaja. Jadi rupanya 15 hari ni baru bulan dia berjalan daripada Patani sampai ke kota Kubang Labu. Dia hanya makan buah-buah dan juga daun-daun kayu saja kan. Kerana tak ada nasi makan tengah berjalan dalam hutan kan. Serta berlinang-linang air matanya. Sedih lah keadaan dia pun sedih cerita, dia 15 hari tak makan. Maka sangatlah kasihan hamba raja itu melihat keadaan budak yang belum sampai umurnya lagi itu, lalu berkata, "Mahukah kamu duduk dengan raja?" Lalu dijawab, "Jika suka, raja pelihara, sukalah hamba." Lalu dibawa masuk menghadap raja. Jadi hamba raja tadi bertanya kepada Yunus, "Kamu suka tak kalau duduk dengan raja? Biar raja yang pelihara kamu. Kamu ni kecil lagi kan, tapi dah terbuang." Lalu dibawalah menghadap raja.
Apabila di hadapan raja, lalu dipersembahkan daripada mula sampai kesudahan seperti kata-kata oleh Long Yunus itu, maka raja pun kasihan juga mendengarnya. Lalu duduklah Long Yunus di balai raja Kubang Labu. Semakin membesar, semakin baik perangainya. Maka sayanglah raja kepada Long Yunus itu. Sampai diharapkan emas dan perak dalam genggaman Long Yunus itu tiadalah bercerai dengan rajanya, ke mana-mana pun pergi. Dibawanya lah. Demikianlah adanya kata orang tua-tua. Jadi Long Yunus ni bila dia duduk di tepi pagar istana ni, akhirnya dibawa menghadap raja, dan raja pun setuju untuk ambil dia sebagai anak angkat. Lalu dia pun duduk dengan raja pergi mana-mana, dia pun turut raja, dibawa ke mana-mana, sehingga raja tu harap pada dia, beri mah ke perak. Dia tahu Long Yunus tak akan ambil, dia kenal Long Yunus, baik dengan Long Yunus. Cuma jadi persoalan pada kita pada ketika ini, dalam peristiwa di Kota Kubang Labu ini, siapakah Raja Kota Kubang Labu yang ditemui oleh Long Yunus? Adakah Long Muhammad atau Long Mamat ataupun Long Pandak yang menjadi raja ketika ini? Tapi ada banyak riwayat mengatakan raja yang ditemui ini adalah Long Muhammad. Ataupun mungkin ayahanda mereka, Tuan Sulong. Wallahu a'lam, kita bertahu kerana mereka itu adalah raja-raja yang memerintah di Kota Kubang Labu pada ketika ini. Al-Kisah, terhentilah perkataannya Al-Kisah, maka ianya datang setelah perkataan raja negeri Reman adalah seorang anak laki-laki terlalu jahat perangainya. Jadi kisah di situ berhenti kat situ dulu, kisah Long Yunus. Dia pun pergi satu kisah yang lain, bahawa di istana Reman, raja negeri Reman ni ada seorang putera yang sangat nakal, sangat jahat. Jahat di sini bukan maksudnya jahat belakang kosong, tapi nakal. Kita boleh faham nakal kerana bahasa Kelantan tu jahat orang ni maknanya itu nakal, kan? Bukan orang jahat kerana buat maksiat ke apa, tapi kerana mungkin nakalnya, kan? Namanya Long Gafar. Nama dia Long Gafar. Lalu dihalau oleh ayahnya. Lalu larilah ia membawa sebutir telur ayam. Lalu berjalan dalam hutan sampai siang. Berjalan bila malam naik atas naik pokok kayu. Tiba-tiba telur itu menetas. Oleh sebab panas duduk dalam tangannya. Lalu dicari. Cari apa ni? Jadi kisah dia begini. Long Gafar ni sebab dia ni putera yang nakal, dia sebut jahat, dia pun dihalau oleh ayahandanya. Dia pun lari dah bawa diri dengan membawa sebiji telur ayam. Dia letak dalam tangan dia jalan bawa telur ayam sebiji. Saya tak tahu macam mana cara dia bawa, kan. Lalu dia pun siang malam jalan, siang hari dia jalan, malam duduk atas pokok, kan. Sehingga akhirnya telur ayam yang duduk dalam tangan dia ni, dengan lama tangan ni, uap ataupun suhu tangan dia ni telah menyebabkan telur itu menetas. Menetas telur ni, lama dah tangan dia. Lalu dicari bagaimana di hutan-hutan memberi makan anak ayam itu. Dia fikir macam mana nak buat supaya anak ayam tu boleh dimakan. Jangan duduk dalam hutan, kan. Tiba-tiba teruslah di Kota Kubang Labu. Lalu bertemu dengan orang, bertanya ia, apakah nama tempat ini? Dan adakah raja di sini? Adakah raja di sini? Maka jawab orang di sini. Di sinilah nama Kubang Labu. Kubang Labu negerinya. Raja pun ada dan dia pun diamlah, lalu berjalan setelah sampai di pintu raja, berhentilah Long Gafar. Tiba-tiba Long Yunus keluar dari pintu, lalu dipandang, lalu difikirkan dalam hatinya, ini orang muda tentu sekali bukan orang di sini.
baiklah aku panggil, tanya lalu dipanggilnya. Jadi ketika Long Ghaffar ni pergi ke kawasan istana, tiba-tiba dia nampak Long Yunus keluar. Kan Long Yunus ni anak angkat pada Raja Kota Kebun Labu. Dia panggil Long Ghaffar. Lalu bila dipanggil oleh Long Ghaffar, dalam hati dia ni, orang yang mari ni bukan orang sini, lalu baik aku tanya dulu, kata dia. Lalu dipanggil. Setelah Long Ghaffar mendengar orang itu, lalulah ianya datang. Setelah dekat, maka kata Yunus, adik ni mari daripada mana? Sini kat menarik sikit, tuan-tuan. Kan? Sini agak menarik di sini. Kenapa? Kerana dalam kisah ini, Long Ghaffar dipanggil oleh Long Yunus kerana dia tengok Long Yunus ni, Long Ghaffar ni macam orang yang terbuang. Macam dia dulu juga. Bukan orang sini. Mana orang ni dianggap sebagai mungkin bukan orang baik sangat kan. Kata dia terbuang. Orang baru ni tak pernah tengok ni. Lalu Long Ghaffar panggil. Long Yunus pun panggil Long Ghaffar. Long Yunus pun tanya, adik ni mari di mana? Maknanya mari datang daripada mana? Adik ni datang daripada mana? Sini biasanya kita lihat dalam beberapa riwayat bahawa disebutkan Long Yunus sebagai adik kepada Long Ghaffar. Dari segi umur lah, bukan adik-beradik, tapi segi umur. Maknanya Long Ghaffar lebih tua daripada Long Yunus. Dalam banyak riwayat lain sebut. Tapi di sini, daripada perbualan ni, kita boleh faham bahawa Long Yunus menyedari bahawa Long Ghaffar lebih muda. Atau lebih muda daripada, jadi dipanggilkan Long Ghaffar itu adik. Kata dia, lalu dipanggilnya. Mana Long Yunus dipanggil. Setelah Long Ghaffar mendengar orang itu, lalu ia datang. Setelah dekat, maka kata Long Yunus, adik ini mari di mana? Maknanya mari daripada mana? Ada duduk sini ni. Hendak ke mana? Jawab, hendak ke mana? Tanya daripada mana, nak pergi ke mana pula? Maka jawab Long Ghaffar, adalah hamba ini orang negeri Reman. Hamba ni mari pada negeri Reman. Reman ni sekarang ni kira-kira sempadan antara Perak dengan Patani sekarang. Jadi sempadan tu, negeri Reman ni ke sebelah utara, dia naik sampai ke kawasan atas tu, apa nama tempat tu, belah atas kan, jauh juga daripada sempadan sekarang. Dan ke bawah ni, negeri Reman ni meliputi daerah Gerik sampai ke Cenderuh. Itu negeri Reman zaman dahulu. Sebelum berlaku perjanjian antara Perak dengan Siam, akhirnya kawasan itu dibelah dua, sebahagian diserah pada Petani, sebahagian kepada Perak. Tiba-tiba hamba berjalan pada satu hari, lalu sesat dalam hutan sehingga sampai di negeri ini. Jadi kata dia, aku pun sesat juga. Dulu aku pergi negeri Reman, pagi petang apa siang malam, akhirnya aku sesat, kata dia. Sesat dan sampai di kota Kebun Labu itu. Lalu kata Long Yunus, maukah adik duduk dengan raja bersama-sama dengan abang? Maka jawab Long Ghaffar, jika raja sudi, peliharalah. Jadi Long Ghaffar tanya, nak tak duduk sini? Kita orang duduk sini sekali. Duduk di bawah pelihara raja di istana. Long Ghaffar kata, kalau raja setuju, okey je kan. Jika raja sudi pelihara, sukalah sangat hamba. Kalau raja sanggup pelihara saya sukalah. Sebab raja jaga kan. Suka sangat hamba, kata dia. Lalu diajak masuk bersama-sama. Setelah dilihat oleh raja, maka ditanya kepada Long Yunus, orang mana? Lalu disembah oleh Long Yunus daripada awal hingga kesudahan. Maka raja pun diamlah. Maka duduklah orang Long Yunus itu. Maka duduklah Long Yunus dan Long Ghaffar dipelihara oleh Raja Kebun Labu. Demikianlah adanya. Maka terhentilah perkataan. Itu cara orang zaman dulu letak tanda baca noktah. Dia bercerita
Long Ghaffar dengan Le Yunus ni. Le Yunus pergi jumpa Long Ghaffar, tanya adik ni mari daripada mana, nak ke mana kan. Long Ghaffar kata saya negeri Reman, tak tahu nak pergi ke mana. Akhirnya Long Yunus pun bawa lah Long Ghaffar ni menghadap raja. Jadi sukalah kalau raja berkenan untuk mengambil Long Ghaffar, anak raja Reman ni, sebagai anak angkatnya. Kemudian dia tutup bicara dengan menyebut, demikianlah adanya maka terhentilah perkataan. Itu noktah tu maksud dia. Habis dah story dia, cerita dia, maka terhentilah perkataan. Ataupun noktah lah kat situ. Kat situ habis satu story. Terhentilah perkataan Raja Kubang Labu tersebut. Terhentilah perkataan Raja Kubang Labu tersebut. Berakhirlah kisah Raja Kubang Labu. Kisah yang berikutnya. Habis satu story. Story berkenaan dengan keadaan di kota Kubang Labu. Kisah negeri serendah sekebun bunga sudahlah menjadi hutan. Jaranglah tempat ada manusia yang masyhurnya Raja Bekalan Datu jua. Jadi perkataan bila berakhir, habis story berkenaan atau cerita berkenaan dengan Kubang Labu tadi. Kubang Labu tu pertama Le Yunus duduk kat situ. Selepas beberapa ketika Le Yunus duduk dipelihara oleh raja, datang pula Long Ghaffar, anak Raja Reman. Le Yunus ni anak Long Sulaiman. Lalu Le Yunus pun ajak dia duduk dengan raja di istana juga. Lalu akhirnya raja berkenan, dia pelihara lah. Maka berakhirlah kisah Kubang Labu, kata dia. Kisah berikutnya. Tersebutlah negeri serendah sekebun bunga sudahlah menjadi hutan. Jadi hutan, jaranglah tempat ada manusia. Ada manusia. Maknanya selepas daripada peristiwa Cik Siti dan juga Puteri Sakdong itu, dan kemudian dua orang raja, Raja Abdullah dan Raja Harun, mati dah semua orang ni, maka terbiarlah tanah ataupun negeri serendah sekebun bunga dengan tidak berpenghuni, semua dah jadi hutan belantara. Kenapa? Jarak waktunya sudah jauh, kan? Sudah jauh. Wallahualam berapa je pun jauh, tapi digambarkan begitulah, sehingga jadi hutan. Jarang tempat ada manusia yang dimasyhurkan. Ada manusia. Yang masyhurnya Raja Bekalan Datu. Ketika ni selepas runtuh dah kerajaan kota Kubang Labu, kota Tanah Serendah Sekebun Bunga, maka yang terkenal di Kelantan ketika ini menjadi raja ialah Raja Raja Bekalan Datu. Raja Bekalan Datu. Yang lain semua dah habis. Hancur dah Raja Serendah Sekebun Bunga. Maka yang masyhur Raja Bekalan Datu. Raja Bekalan Datu tu Bekalan Datu sekarang lah. Jadi biasa sebut Raja Bekalan Datu ni ialah Raja Jembal lah. Raja Jembal. Dan lagi kata orang-orang tua dahulu kala, ada sebuah pulau di muka kuala sungai dipanggil orang zaman dahulu sebagai Pulau Sabak. Jadi Pulau Sabak ni sebenarnya bukan di muka kuala. Mungkin ketika ni dekat dengan muka kuala. Tapi Pulau Sabak ni sebenarnya Pulau Sabak ni, kedudukan Pulau Sabak ni hari ni kira-kira bertentangan dengan Sungai Budu, Kuala Sungai Budu. Sungai Budu ni satu tempat di antara, sebut macam mana, Kuala Sungai Budu. Dekat dengan Halaka Penambang, kan? Kawasan atas Paluh, atas Banggul, tu ada satu sungai, Sungai Budu nama dia. Kuala Sungai Budu tu masuk ke Sungai Kelantan. Selepas tu kawasan penambang.
Jadi di situ dengan opposite ataupun bertentangan dengan muara Sungai Budu itu, Kuala Sungai Budu itu ada satu pulau, nama dia Pulau Sabah. Pulau Sabah nama dia. Jadi pulau itu adalah pulau-pulau yang terletak dalam Sungai Kelantan tu. Pulau Sabah. Di muka Kuala, nama ada sebuah pulau di muka Kuala. Nama dipanggil orang pada masa itu Pulau Sabah. Iaitu tempat orang menuang bedil-bedil. Menuang bedil. Menuang bedil itu berikan kot. Tempat dia ataupun mungkin tempat menuang bedil ketika peperangan. Tempat menuang bedil. Pulau Sabah ni fungsi dia pada masa ni tempat menuang bedil. Bubuh peluru dalam bedil tu kan. Lagi tentangan muka Kuala di tempat langit berkilat-kilatan bila orang belayar. Dia gambarkan maknanya di kawasan di hampir Pulau Sabah ni bertentangan dengan muka Kuala. Kuala tu mungkin Kuala Sungai Budu tu lah yang menimbulkan kilat-kilatan kepada orang belayar. Bila orang belayar timbullah kilat-kilat kata dia. Maka Kuala itu ada tempat tempat langit berkilat-kilatan. Apabila orang belayar adalah disebut kata kita ini sudah dekat dengan negeri berkilat-kilatan. Jadi kita boleh faham bahawa penulis ini cuba mengaitkan peristiwa yang berlaku di Pulau Sabah itu sebagai keadaan yang macam kilat-kilat. Jadi berkilat-kilatan kata dia. Kan? Kilat-kilatan tu Kelantan lah. Kan? Bila orang belayar adalah disebut kata kita ini sudah dekat dengan negeri kilat yang dekat dengan negeri sudah nampak berkilat-kilatan muka Kualanya sehingga hilang nama serendah sekebun bunga timbul nama kilatan. Kata dia mula-mula negeri Kelantan tu bukan nama Kelantan. Tapi di Pulau Sabah tempat tengah-tengah Sungai Kota Baru ni, sungai besar ni, ada satu pulau yang bernama Pulau Sabah. Jadi Lo Yunus ni sudah nampak potensi Pulau Sabah itu. Dan katanya kerana Pulau Sabah itu ada aktiviti-aktiviti yang disebutkan tadi, itu menuang bedil. Jadi besi-besi cair itu dituang masuk dalam mold dia untuk tujuan-tujuan pertahanan negara. Lalu pedagang-pedagang yang lalu berulang-alik di pinggir pantai itu, bila mereka hampir dengan Kuala Sungai Kelantan, mereka akan sebut bahawa raja negeri dia akan sebut mana tadi? Dia akan sebut negeri itu nampak negeri yang berkilat-kilatan muka Kualanya. Jadi akan nampak pacaran-pacaran cahaya kilat-kilat tu, maka disebutnya negeri yang kita sudah nampak kilatan di muka Kualanya. Maka kata dia kesan daripada itu, hilanglah nama serendah sekebun bunga, timbul pula nama kilatan. Jadi orang yang lalu sebut tu sama kat kilatan. Gitulah. Kan begitu yang nama tempat-tempat lain pun biasanya mungkin ada pertalian dengan kisah-kisah atau sejarah yang berlaku di negeri tersebut pada masa itu. Demikianlah adanya Al-Kisah, maka tersebutlah Raja Kota Kumalabu pun ada isteri
tersebutlah Raja Kubang Labu pun ada isteri. Raja Kubang Labu itu ada pun isteri Raja Kubang Labu. Gini ayat dia. Maka tersebutlah kisah Raja Kubang Labu. Dia balik semula pada Raja Kubang Labu. Apa ceritanya? Ada pun isteri Raja Kubang Labu itu adik Raja Pasir Mas, iaitu Raja Legeh. Di zaman itu Pasir Mas negerinya seperti sekarang dipanggil Tanjung Mas. Kata ada satu negeri di Pasir Mas. Nama kota tu Pasir Mas. Pasir Mas iaitu ibu negeri bagi negeri Legeh. Tempat tinggal Raja Legeh. Dan Pasir Mas tu pada masa tu dipanggil Pasir Mas lah. Tapi sekarang ni disebut Tanjung Mas. Dua-dua nama ni ada di Kelantan, tapi dua-dua nama ni tidak ada kaitan dengan cerita ni. Yang dikatakan Pasir Mas ialah kota Tanjung Mas, kota Pasir Mas ataupun bukit apa kita panggil dulu, di Naratiwat sekarang ni. Pada masa negeri Legeh. Maksudnya dipanggil dengan Naratiwat. Dan bukan itu saja. Kata dia, tempat itu sekarang ni bernama Tanjung Mas. Jadi kita di Pekalan Cepa juga nama Tanjung Mas kan, nama tempat Tanjung Mas. Mungkin kita boleh siasat, boleh kaji apakah hubung kait di antara Tanjung Mas di Kota Baru atau di Pekalan Cepa ni dengan Tanjung Mas di sebelah Petani. Adakah mereka ada kerabat, hubungan kerabat ataupun lain-lain? Tetapi dengan adanya putera raja dan juga pembesar ini tinggal di situ, maka masyhurlah nama Tanjung Mas. Tanjung Mas. Tanjung Mas ni Tanjung Mat sekarang. Tanjung Mat. Siam tulis Tanjung Mat. Satu bandar yang agak ke dalam sikit. Kita daripada perjalanan dari Naratiwat nak pergi ke Rengit. Ataupun kalau kita daripada Golok masuk ke Sungai Padi, daripada Sungai Padi nak pergi ke Simpang untuk ke Naratiwat, kat tengah-tengah tu ada satu tempat nama dia Tanjung Mas. Tanjung Mas. Tak jauh lah daripada Sungai Padi kan, ataupun Tanjung Mat. Dalam bahasa Siam sebut Tanjung Mat. Maka di situlah tempatnya mereka bertemu. Sedangkan Pasir Mas di sini bukan Pasir Mas di Kelantan. Saya harap sahabat-sahabat semua boleh bezakan Pasir Mas itu dengan Pasir Mas tempat Raja Legeh duduk itu. Jadi oleh kerana kisah selanjutnya ini berkisah kepada pergolakan yang berlaku di antara Raja Kubang Labu dengan iparnya Raja Legeh. Kerana di sini berlaku persembendaan anak-anak raja dari Kota Kubang Labu berkahwin dengan anak raja di Legeh. Jadi tuan-tuan sekalian, saya oleh kerana masa kita pun sudah habis, saya berhasrat untuk berhenti kat sini dulu supaya kisah apa yang berlaku di Kota Kubang Labu ini kita boleh bacakan pada sesi akan datang. Kalau kita baca terus kat sini, nanti kita kelam kabut, kita berhenti tak betul dengan tempat dia. Jadi kisah yang kita baca hari ini tuan-tuan ialah berkisah dengan Long Sulaiman. Long Sulaiman menjadi raja di Kelantan. Kemudian menjadi Long Sulaiman yang kalah perang di negeri Kembayak, lalu berhijrah dengan perahu pergi ke Petani bersama dengan kakaknya Puteri apa nama tadi? Puteri Kembang Bulan. Dengan Puteri Kembang Bulan duduk di Petani. Kemudian Puteri Kembang Bulan ni mati dalam perahunya. Kemudian selepas itu Long Sulaiman pun dikahwinkan dengan anak menteri tersebut. Selepas perkahwinan itu maka kisah berikutnya ini akan
kembali kepada kota Kubang Labu semula. Kerana disebut di sini tadi tentang raja ataupun kerajaan yang wujud di Pulau Sabah sekarang. Bukan Pulau Sabah, wujud di bukan Pulau Sabah. Di kota Kubang Labu. Kota Kubang Labu. Maka selepas bila kita masuk saja kota Kubang Labu, sedangkan kota Bekan Datu yang disebut masyhur ketika itu, tak dibincang apa yang sebenarnya berlaku di kota Bekan Datu. Mungkin lepas ni dia akan ceritakan apakah pula halnya keadaan kota Kubang Labu. Adapun tempat kita berhenti sekarang ni ialah pada permulaan kisah ataupun perkara perkembangan politik yang berlaku di kota Kubang Labu. Ada beza-beza sikit kan. Kota Kubang Labu, kota Bekan Datu. Tu kota Kubang Datu tu dekat dengan Mentuan sekarang. Kota Jembal tu lah kita katakan, kota Jembal sekarang ni. Adapun kota Pasir Mas terletak di Naratiwak sekarang, itu Ibu Negeri Legeh. Ibu Negeri Legeh, bukan Pasir Mas yang ada tempat di Kelantan kan. Adapun satu lagi kota ialah kota Kubang Labu. Itu kota yang didiami oleh Long Yunus dan Long Gafar. Dan insya-Allah kisah berikutnya ini akan kita sambung pada sesi akan datang. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada beberapa kisah yang dicatatkan ini. Kisah yang dicatatkan ini, dan insya-Allah kita akan sambung berikutnya beberapa kisah yang penting yang berlaku pergolakan di istana kota Kubang Labu yang akhirnya membawa kepada beberapa siri perang saudara. Jadi yang ni tak boleh baca lagi malam ni. Kalau kita baca kita akan jadi kelang kabut sebab kita tak habis lagi. Kita akan dapat habiskan kisahnya kerana agak panjang juga, melibatkan berapa muka surat. InsyaAllah kita akan sambung semula pada sesi akan datang. InsyaAllah kita akan berhenti di berakhirnya tandas tanah sekebun bunga dan juga keadaan Raja Bekan Datu yang tak diceritakan lagi, dan juga kemunculan ataupun kewujudan satu pulau yang dipanggil Pulau Sabah. Bukan baru muncul, tapi Pulau Sabah itu satu pulau yang terletak di sungai Kelantan yang akan menjadi tempat yang penting dalam sejarah Kelantan selepas daripada ini. InsyaAllah kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajarannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.